لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت سهلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وما يذكر وإلى أولي الألباب ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهم النبيين وإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan kurniaan, di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga Allah golongkan kita ini bersama dengan orang-orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat ini. Selawat dan salam buat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para salafus soleh, para tabi'in, para syuhada, para siddiqin. Moga-moga mereka cahaya-cahaya yang ada dalam dada mereka juga akan terpancar dan juga terpecik ke dalam hati-hati buat mereka yang mencintai kepada majlis-majlis ilmu, insyaAllah. Pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih atas doa-doa yang dikirimkan buat saya, atas doa-doa buat arwah elder tercinta saya. Alhamdulillah telah selamatlah wan saya pergi. Moga-moga Allah golongkan wan saya bersama dengan orang-orang yang beriman, bersama dengan orang-orang yang mencintai dan juga merindui baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah juga menerima segala amal-amal baiknya dan alhamdulillah summa alhamdulillah segala hajatnya Allah dapat sempurnakan dengan terbaik, insya-Allah. Maka hari ini kita sambung setelah tertangguhnya hampir lama. Hari ini saya buka balik kitab yang baru. Yang dikatakan tajuk hari ini adalah bagaimanakah pengenalan ibadah-ibadah dalam Islam. Okay. Terdapat 3 perkara yang menjadi asas dalam Islam. 3 je. Dalam agama Islam ini ada 3 perkara yang menjadi asas yang perlu kita master ataupun perlu kita ketahui. Iaitu pertamanya pastilah akidah. Apakah yang dikatakan dengan akidah? Akidah itu adalah pegangan, ikatan, simpulan. Itu akidah. Yang kita pegang, yang kita simpulkan terhadap apa yang kita percayai. Itu akidah. Yang diambil daripada akad. Akad tu maksudnya kalau dalam perkahwinan kita ada akad nikah kan. Akad nikah itu menunjukkan bahawa ikatan itu sah. Akidah itu adalah ikatan yang timbul dalam diri setiap orang manusia bergelar makhluk Allah terhadap apa yang dia percayai. Maksudnya kalau akidah kita ini benar terhadap sesuatu benda yang kita percayai, maka benarlah ia. Namun sekiranya pegangan kita ini tidaklah kepada benda yang kita percayai. Contohnya, kita mengakui bahawa perkara-perkara ghaibiyah, perkara ghaib yang tidak nampak melalui mata dalam rukun iman kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat. Itu perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara sam'iyat, perkara yang kita tak nampak. Maka kalau kita percaya, itulah yang kita pegang. Tetapi seandainya kita tidak percaya wujudnya malaikat, maka kita punya pegangan, akidah kita mempercayai bahawa tidak wujudnya malaikat. Maksudnya begitu. Itu yang dikatakan yang pertama-tamanya dalam kehidupan kita membentuk Islam ini akidah.
merupakan akidah kita, pegangan kita. Apabila akidah kita ni mantap, siapa-siapa pun musuh-musuh Islam ini bukan terdiri daripada golongan-golongan yang kafir. Bukan terdiri daripada golongan-golongan orang Arab Quraisy, tidak. Dia terdiri daripada golongan-golongan musuh Islam yang beragama Islam yang tidak memegang kepada pegangan yang benar. Itu maksudnya. Maksudnya kalau kita hari ini akidah kita adalah akidah pegangan mazhab Imam Al-Syafi'i, pegangan kita di Malaysia ini adalah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kita percaya apa yang dikatakan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah itu, apa yang dibawa oleh mazhab Imam Al-Syafi'i itu, kita percayai dan kita ikuti. Itu dibentuk pada akidah. Maka akidah ini kenapa dikatakan asas dalam agama Islam yang menjadi tunggak ataupun menjadi akar dalam kehidupan seseorang manusia yang bergelar Muslim, agama Islam. Kerana apabila salah saja akidah, amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begitulah. Kalau kita ni hari ni, kita kata kita ni ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kita membida'ahkan sesuatu perkara yang membawa kepada kebaikan, maka amalan kita itu tidak diterima oleh Allah. Itu penting akidah. Akidah kita ni kita kena tahulah kita akidah yang mana. Dan keduanya adalah dalam Islam ini mesti ada syariat. Syariat ini adalah sesuatu perkara yang kita buat. Line saya tak okey Yang lain okey tak? Okey Kak Mazna okey tak line saya? Okey, alhamdulillah. Okey. Itu yang pertama, akidah, pegangan. Yang kedua, syariat. Syariat ini yang ramai orang dia tersalah. Tersalah maksudnya dia kata dia ikut syariat Islam. Contoh, mengikuti ajaran-ajaran agama Islam itu membawa kepada sifat yang zuhud. Syariat ini termasuk dalam halal haram, termasuk dalam konteks ibadah, termasuk dalam konteks perkahwinan, termasuk dalam konteks muamalat, termasuk dalam konteks pekerjaan, perundangan, pentadbiran. Semua dia masuk. Ini syariat lah. Ada orang dia kata, tak apa Ustazah, saya percaya rezeki saya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ni tak adalah buat apa-apa. Saya tak kerja. Rezeki Allah akan datang. Ini syariat yang tersalah ataupun tercalah. Walaupun pada peringkat awalnya akidahnya itu berpegang kepada keimanan, ketauhidan, ketuhanan. Akidah ni mantap lah. Akidah ni dia duduk kat dalam. Dia yakin bahawa kalau aku selagi mana aku hidup, rezeki itu akan datang. Tetapi dia berkait juga dengan syariat. Syariat ini adalah apa yang kita buat. Contoh, kita kata, tak apa Ustazah, Allah itu maha mengetahui. Allah itu dia bersifat yang maha berilmu. Al-alim. So, Allah boleh bagi ilmu dekat siapa pun Ustazah. Habis awak buat apa? Tak apa lah, saya tak payah lagi ngaji. Tu maksudnya dekat syariat je ni salah. Rasulullah mengajar kita hidup yang zuhud. Tetapi dia pun kata tak apalah, macam tu kita ikutlah macam mana Rasulullah buat. Kita ikutlah bagaimana Fatimah Az-Zahrah buat. Kita ikutlah bagaimana Siti Khadijah buat. Maka dia pun pakailah pakaian compang-camping. Dia pakailah baju koyak-koyak. Tak apa dia kata saya ini hidup zuhud. Tak, dia tidak menggambarkan kepada kezuhudan. Zuhud ini duduk di hati. Zuhud ini bukan saja pada pakaian. Pakaian di dalam Islam adalah dalam membentuk kebersihan, dalam membentuk tentang kesempurnaan. Contoh, kita kata, kenapalah baju kedut-kedut tu? Tak apa Ustazah, ini zuhud. Itu kan zuhud tu pemalas namanya. So kena faham dengan jelas. Okey, kenapa tak basuh baju ni? Tak apalah, kita memang macam ni pakai, kita ada 3 helai je jubah, kita duk pakai ulang-ulang sampailah ke pam. Tak, itu bukan bermaksud kepada kezuhudan. Itu maksudnya kepada kekotoran. So kita kena faham, apabila akidah yang benar melahirkan syariat yang benar. Tetapi apabila akidah yang salah melahirkan syariat yang salah.
Contoh, dalam 4 syariat ada 4 bahagian ibadat itu adalah pekerjaan. Contohnya kita sebenarnya dalam kehidupan kita 24/7 ini adalah ibadat. Bangun dia tidur, kita cakap, Ya Allah, syukur Ya Allah. Alhamdulillahillazi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Ya Allah, kau hidupkan aku. Kita mandi. Kenapa kita kena mandi? Islam itu dia dengan suci. Kena mandi ya. Maksudnya, tapi jangan mandi berlebihan sampai 10 kali mandi. Itu dah jadi kepada pembaziran. Kita bersiap. Kita pergi kerja. Pergi kerja untuk apa? Mendapat rezeki. Tanggung anak cucu. Tanggung keluarga kita. Tanggung kehidupan kita. Pekerjaan itu menjadi ibadah. Bagaimana pekerjaan tidak menjadi ibadah kepada diri kita apabila kita ini dalam konteks pekerjaan, kita meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, bila kerja tak solat. Ni dia dah canggah lah ni. Kenapa dia bercanggah macam tu? Sebab syariat dia tak salah akibat daripada timbal balik akidah yang salah. Kita buat kek brownies. Bahan brownies mana mungkin jadinya cheesecake. Maksudnya begitu. Dia timbal balik ataupun dikatakan persamaannya kita cek balik. Kat mana aku salah ni? Kalau syariat aku salah, pastilah ada akidah aku yang tersalah. Kalau akidah aku salah, pasti syariat aku yang salah. Akidah yang salah apabila dia meletakkan hidup dan nasibnya kepada peraturan Allah. Kita tahu. Kita tahu hidup kita di bawah peraturan Allah. Kita tahu. Tetapi kita tidak ada usaha pun tak boleh. Maka di dalam Islam ini, dia mengutamakan yang pertamanya usaha. Lepas usaha baru tawakal tu Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bukan tawakal dulu baru usaha. Tak apalah Ustazah, saya tawakal. Ada makanan, adalah Ustazah. Kalau tak ada, tak apalah. Itu tak boleh. Kita kena ada usaha. Apabila telah berusaha, di situlah akan ada dia punya tawakal. Tetapi kita tidak boleh terhenti hanya pada usaha. Aku dah usaha dah ni. Maksimum dah. Confirm dapat. Pun tak boleh. Apabila tidak ada pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ianya berkait antara akidah dan juga syariat. Apabila syariat kita kata, lepas ni aku tawakal kepada Allah. Kerana apa? Pegangan kepada akidah kita tadi bahawa Allah lah yang mengatur segala-galanya, lahirnya lah reda. Dapat sesuatu result, dapat, aku reda lah. Tak dapat, aku reda juga. Maksudnya begitu. Bukan menyalahkan takdir. Apabila syariat yang salah, dia akan menyalahkan akidah. Dia akan cakap, aku dah buat segala-galanya. Tapi tak ada satu pun result yang dapat. Tetapi apabila aku tinggalkan solat, aku buat macam ni, resultnya bagus. Itu dipanggil istidraj. Di sini kefahaman kita sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok kita ni orang, ya Allah, hai berzikir tak berhenti. Contoh, kita ni Isnin Khamis puasa, rezeki tak datang-datang. Orang tu kadang-kadang kita tengok, ya Allah, hidupnya, kainnya pun kurang. Contohnya kan, makannya pun mewah-mewah, kita ni makan bercatu-catu kadang-kadang. Tapi kenapa rezeki dia melimpah ruah, Ustazah? Kan? Kita tertanya. Maka kita kena perbaiki balik akidah kita. Di situlah Islam menekankan yang pertama akidah, yang kedua syariat. Kesan apabila syariat yang benar, dia akan melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang bagaimana? Adanya adab. Akhlak ini terbentuk apabila mulanya kita menjerumuskan diri kita kepada ilmu-ilmu tasawuf. Ilmu-ilmu untuk meruntuhkan ego. Ilmu-ilmu untuk membuang rasa wujud diri. Ilmu-ilmu untuk kita rasakan kita ni mula bersalik kepada Allah. Menghadapkan wajah kita, memandang segalanya itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesannya kepada akhlak. Melahirkan pergaulan-pergaulan yang baik. Melahirkan dalam kehidupan kita ni kehidupan yang semakin baik. Melahirkan diri kita ini semakin tunduk. Melahirkan diri kita ini semakin beralah. Semakin, itulah yang kadang-kadang orang duk cakap. Moga-moga Ustazah kami ni diberikan kehidupan yang lebih baik daripada semalam. Kesannya daripada ketiga-tiga unsur ini tadi.
Kita cek balik akidah kita. Kita cek balik syariat kita. Barulah kita boleh membentuk akhlak yang mulia. Kalau tak, dia akan ada salah dan silapnya di mana-mana. Mungkin salahnya bahagian syariat. Mungkin salahnya part akidah. Maka mana mungkin mampu membentuk akhlak yang baik. Sebab itu kadang-kadang kita tidak boleh nak memandang adakah timbal balik dalam diri kita ini adalah kerana kurniaan kita. Tidak. Semuanya adalah atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Contohnya kadang-kadang kita nak buat sesuatu yang baik, tetapi Allah tak izin. Maka mudahnya bagi saya adalah saya mengambil satu pendekatan yang sangat mudah dalam kehidupan kita. Kita jangan sukar-sukarkan. Pertamanya, kalau kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu melalui wang, harta, atau apa saja melalui kehidupan kita, kita berikan melalui kederat. Kederat kita ni ada, kita tolong. Kalau kita tidak mampu memberi dalam keadaan kederat, kita pun tak berapa nak sihat. Bantulah dalam keadaan berdoa. Kalau kata kita ni tak mampu sangat nak berdoa, cukuplah sekadar engkau menutup mulut engkau daripada mengata yang macam-macam. Tu je. Hidup ini simple. Kita tak perlu nak paksa diri kita, oh Ustazah tak bolehlah, saya memang tak mampu nak sedekah Ustazah. Tunggulah Ustazah doa saya kaya, apabila saya kaya insya-Allah saya sedekah. Insya-Allah apabila dia kaya, dia tidak akan bersedekah. Sebab apa? Sebab Allah akan menguji di saat engkau tiada, ketika itu engkau memberi. Tetapi apabila engkau ada, paling sukar untuk kita memberi. Maka akidah merupakan perkara yang paling utama dalam membincangkan part keimanan, part tauhid, part ketauhidan, part ketuhanan, part pegangan. Dalam hidup ni yang paling susah kita nak redha atas takdir apa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang paling susah kita nak buat. Sebab apa? Kita sibuk nak campur kerja Allah. Kita sibuk nak atur hidup kita ikut kehendak kita, ikut jalan kita tanpa kita tahu bahawa yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh nak masuk tahun 2024 ni dah maksimum dah bulan 12 dah. Beberapa hari lagi kita akan masuk tahun baru. Apakah penutup tahun ini yang kita akan buat yang terbaik? Sebab hadis Nabi SAW, dia kata apa? Engkau akan tutup sesuatu tahun dengan kau buka sesuatu tahun, itu adalah menentukan akan tahun tersebut. Selalu kita sambut New Year kan? Kita sambut New Year. Tahun ini macam mana kita sambut New Year? Macam mana kita sambut tahun baru dalam kehidupan kita, itu menentukan setahun yang akan datang. Kalau kita sambut dengan keimanan, kita sambut dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sentiasa berada pada tahun hadapan itu di bawah rahmat dan redha Allah. Tetapi kalau kita terlupa dengan pembukaan tahun, kita lara seketika, maka kita risau. Tahun hadapan membawa tahun yang tidak membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyakkan redha. Kita nak lawan dengan siapa? Kita nak lawan dengan Allah. Mana mungkin? Sebab Allah itu dia bersifat sangat agung. Allah itu bersifat sangat besar. Allah itu bersifat sangat mulia. Mana mungkin kita mampu melawan takdir? Pertama redha lah. Ya Allah, aku redha. Hatta dalam kita nak tidur pun. Ya Allah, sekiranya dengan tidur ini buat kau redha pada aku, kau tidurkanlah aku, ya Allah. Kadang-kadang kita rasa, daripada tidur baik aku mengaji. Mengaji dalam keadaan mengantuk tidak dibenarkan di dalam Islam. Kerana dia akan mengubah makna-makna tersebut. Walaupun dalam peringkat ibadah. Maka syarat utama yang kita nak bawa kepada penerimaan terhadap komponen yang seterusnya iaitu syariat dan akhlak. Di situlah syariat merupakan apa yang dipertanggungjawabkan ke atas mukallaf berbentuk taklifan yang berkait dengan hukum halal haram, berkait dengan ibadat, berkait dengan perkahwinan, berkait dengan muamalat, berkait dengan perundangan, berkait dengan pentadbiran. Semua dia berkait dalam part syariat. Tidak ada Islam boleh dikeluarkan dalam mana-mana kehidupan. Kalau sukan, tak apalah sukan kita tak payahlah ikut Islam. Maknanya kalau nak berenang tu tak apalah kita bukalah tudung. Tidak. Tidak dibenarkan sama sekali.
Kalau lelaki tu nak main football Ustazah, tak apalah, standard lah. Kalau dia pakai seluar pendek atas lutut tu standard lah Ustazah. Kalau bawah lutut nanti tersungkur. Tak. Dalam Islam tetap akan dibawa ke mana-mana sahaja dalam hukum-hukum kehidupan. Tidak boleh lari sedikit pun. Dalam memasak pun tak boleh. Kita belajar tentang hukum chef. Mana boleh. Tetap juga dibawa agama di dalam masakan. Mestilah makanan-makanan itu sumbernya halalan thayyiban. Mestilah sumber-sumbernya itu dari penyembelihan. Dia tidak terkecuali. Dia tak boleh cakap, oh tak apa Ustazah, kita kat Switzerland standard lah lembu tak sembelih Ustazah. Dia tak boleh. Tak kira lah kita duduk dekat Switzerland ke, Gohek Gostan ke, dia tetap Islam itu berada di dalam seluruh kehidupan kita. Perniagaan. Oh Ustazah, kita sekarang berniaga memang macam tu Ustazah. Kita punya profit sharing 900% Ustazah. Tak ada. Dalam Islam dah ada garisan bagaimanakah dikatakan profit sharing. Tidak boleh ada dalam konteks riba. Tidak boleh ada dalam konteks penindasan. Habis Ustazah, orang tu buat, itu dia nak buat urusan dia. Sebab semuanya akan ditanyai. Siapa yang berkelah, mukallaf akan ditanyai. Dekat 7-Eleven Ustazah. Sebagai apa? Saya sebagai cashier. 7-Eleven ada jual arak tak? Ada. Tapi saya tak minum arak Ustazah. Duit yang kita dapat tu halalan thayyiban ke tidak? Semua itu diambil kira. Sebab hukum agama dia tidak boleh difleksibelkan seperti hukum fiqh. Hukum agama dia tetap akan mengikut hukum yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah, saya cari rezeki Ustazah, saya nak buat macam mana saya jadi pramugari. Tapi bila saya kerja, saya kena buka tudung Ustazah sebab kita orang memang tak boleh pakai tudung. Itulah sumber rezeki saya Ustazah. Saya nak buat macam mana? Dan itu sumber rezeki. Persoalannya, rezeki kita dapat tu berkah atau tidak berkah. Halal atau tidak halal, itu dalam hukum agama. Bukan hukum kita untuk menilai. Sebab semuanya ada dalam garis panduan. Itu kita kena faham. Sungguh-sungguh dalam part yang membentuk tentang syariat kita. Selalunya di syariat inilah yang kita salah. Sebab apa syariat kita terlebih-lebih sehingga menggugurkan akidah kita. Syariat kita yang melampau-lampau ke hadapan sehingga kita mereverskan akidah di belakang. Sedangkan akidah adalah merupakan tunggangan yang pertama berada di hadapan, diikuti oleh syariat dan seterusnya menghasilkan akhlak. Di situlah dibagi kepada timbang tara. Kalau salah masuk highway, orang suruh pergi sa'i, awak pergi tawaf, tak halal juga sa'i itu. Contoh. Kan? Kita orang duk pergi Mekah hari tu, naik skuter. Sedap naik skuter kan. Sajalah umrah kedua nak naik skuter. Ada sahabat kami ni duk pergi tawaf. 7 kali tawaf. Kita orang patut sa'i. Adakah tawafnya itu sempurna untuk menyempurnakan sa'i walaupun 7 kali? Tidak. Dia kena masuk balik bahagian sa'i, buat 7 kali baru selesailah umrahnya tersebut. Maka kita boleh nampak bagaimanakah perjalanan dalam kehidupan kita ini. Sebab dalam part syariat inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Nak pegang akidah lebih-lebih pun tak boleh. Nak pegang syariat lebih-lebih pun tak boleh. Di situlah sebenarnya pentingnya kita ada sedikit ilmu. Berkatalah Imam Al-Ghazali, biarlah engkau sakit dalam mencari ilmu. Biarlah engkau sakit dalam mencari ilmu. Biarlah engkau penat dalam mencari ilmu daripada engkau perit menanggung kebodohan. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali. Sebab itu Rasulullah SAW dia bersabda, apabila engkau susah dan mujahadahnya engkau dalam mencari ilmu, di situlah jalan yang paling mudah untuk kau masuk ke dalam syurga. Kita nak belajar ni bukan senang. Kadang-kadang kita kena menghafal, kadang-kadang kita kena berkorban, kadang-kadang kita kena macam-macam. Tetapi lagi sukar kita tempuh, lagi mudah jalan untuk ke syurga. Maka kita tengok akhlak merupakan suatu perkara yang berbentuk kemuliaan seseorang mukallaf. Ia berkait rapat dengan pertama adab.
Yang kedua tentang jiwa ataupun hati dan menghasilkan pergaulan yang baik. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang kedegak ni, kita kata ini bukan masalah apa, ini ada masalah hati. Dia tak ada masalah lain lah. Kenapa cemburu dengan orang? Masalah hati je. Dia tak ada masalah lain. Kita pun tak tahu apa masalah dia pun kita tak tahu. So orang begini, dia ada masalah hati. Kita buat baik pun dia kata, kita buat jahat pun dia kata, habis apa yang dia nak? Itu adalah orang yang ada masalah hati. Maka kita perlu buat apa? Perlu layan. Tak perlu layan. Perlu kita nak betulkan balik. Tak perlu. Sebab kita akan naik sama gila dengan dia. Kita akan naik sama bodoh dengan dia. Kita akan naik sama je. Kadang-kadang kita ni perempuan ni pun sabar ni kurang. Kita pun nak kata, tak apa, main sini. Nak pergi serang dia. Bukan kita tak nak serang. Tapi di situlah timbulnya malu. Walaupun kita menang. Kat situ kena ada adab malu. Maka dalam 4 akhlak, ia perlu kita kaji balik tentang tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan solat-solat taubat, perbanyakkan sedekah. Sedekah ni pun antara salah satu bagaimana nak menyucikan jiwa kita. Antara salah satu untuk menyelamatkan kita daripada penyakit-penyakit. Menyelamatkan kita daripada penyakit-penyakit hati ni. Dan saat kita tak ada, di saat itulah kita memberi. Maka apabila kehilangan salah satu daripada 3 tunggak utama tadi, apakah dia? Akidah, syariat dan juga akhlak, menyebabkan keislaman seseorang tersebut menjadi tidak sempurna ataupun timpang. Dia berkait. Sebab tu dia antara itu dia berkait di antara satu dengan yang lain. Kalau gugur satu habis. Kalau kurang satu habis. Sebenarnya yang akidah yang betul, syariat yang betul, kesannya akhlak yang betul. Itu matematik. Kalau kita tengok akhlak tak betul tu, kita kena patah balik. Tengok mungkin syariat aku salah. Mungkin pegangan aku salah. Maka hakikatnya ketiga-tiga ini mempunyai perkaitan yang sangat rapat. Dia tak boleh gugur. Tak apa Ustazah, saya ni akidah kuat Ustazah. Habis awak buat apa? Tak apa Ustazah, saya reda je lah atas takdir-takdir Allah. Contoh kan? Tak boleh. Kita tak boleh bersifat begitu. Kita kena ada usaha. Kecuali apabila iman kita telah mantap. Maka iman kita ini diukur oleh diri kita sendiri. Bukan iman kita diukur oleh orang lain. Iman kita boleh tahu kat mana. Kita tahu diri kita di mana. Maka janganlah kita menyamai iman kita dengan iman orang lain. Janganlah kita nak samakan iman kita dengan tok guru kita. Jauh. Ibarat langit dan bumi. Janganlah kita nak samakan perjuangan kita dengan perjuangan Siti Fatimah Az-Zahra. Jauh. Tetapi kita tidak meninggalkan. Cuma kita berjinak-jinak untuk menjadi seperti itu. Itu boleh. Kita tengoklah diri kita di mana. Tak bolehlah kita nak sama rata, pukul rata semua orang. Ada orang dia boleh berzikir sampai 3-4 jam duduk atas tikar sejadah. Mungkin ada orang dia tak boleh. Ada orang boleh solat berpuluh rakaat. Ada orang tidak boleh. Tetapi sebagaimana mereka yang dikurniakan itu, tanamkan rasa syukur. Janganlah kita memandang, ya Allah, apa nak jadi orang ni. Kita tak boleh bersifat begitu. Maka orang yang mempunyai akidah yang kuat, sudah pasti dia menjalankan syariat yang ditetapkan bersungguh-sungguh. Akidah yang kuat, dia akan sungguh-sungguh dalam syariat. Dia tak ada main-main. Jangan mimpilah dia akan main-main. Kalau dia nak, dia akan buat sungguh-sungguh. Mungkinlah saya yakin bersama-sama dengan saya, para-para ahli keluarga kita ini, semuanya pada peringkat yang sedang bersungguh-sungguh. Tidak ada pun yang terkeluar. Maka kita tengoklah diri kita di mana. Kita tengoklah bagaimana keadaan diri kita untuk menerima sesuatu ujian. Apabila Allah sayang kita, ujian demi ujian Allah akan bagi pada kita. Makin nak Allah nak sayang, makin Allah nak tarik lagi kuat ujian. Reda tak reda, nak tak nak kena reda. Apa yang Allah akan bagi sesuatu kemenangan akan Allah tarik dengan sesuatu kesakitan. Macam-macam. Kalau kita nak menempuh sesuatu kejayaan yang besar, kita akan diuji dengan satu ujian yang sangat besar. Maka tertempuhlah kita. Kadang-kadang ujian kita bab melibatkan nafsu je. Bukan melibatkan benda lain. Melibatkan akan keadaan diri kita.
melibatkan akan apa yang kita akan lalui. Kadang-kadang kita tengok memang tak mampu nak tanggung. Tapi nak buat macam mana, kehidupan perlu diteruskan, jangan bunuh diri. Apa yang berlaku contohnya, hari ini berlaku banjir di pantai timur yang dah sampai atap. Kan kadang-kadang kita tengok Masya Allah macam mana mereka ini menunggu menanti-nanti bantuan yang berjam-jam tak sampai-sampai. Apakah kita ini akan duduk diam saja? Kita tak mampu bantu pun. Kita tak mampu nak turun pun. Apa yang perlu kita buat? Doa. Moga Allah pun mudahkan. Maka kita kena buat perkara-perkara yang mampu kita buat. Siapa yang kata, Ya Allah, aku memang nak secebis dia cintamu. Siap sedialah untuk menghadapi akan ujian-ujian yang Allah akan timpakan. Ujian yang paling perit dan paling sakit kita akan tempuh. Kita akan lalui. Kita akan hadapi. Untuk mendapat apa? Hadiah kemanisan dengan dia. Itulah hadiah saya lepas balik umrah pertamanya, kehilangan wan saya. Memang rasa macam tak jelong lai lah. Tapi kehidupan perlu diteruskan. Nangis sampai tak keluar suara pun tak boleh nak buat apa. Kan? Tapi di situlah Allah mula mendidik. Bagaimana mendidik diri kita yang semakin hari semakin leka. Adakah aku dah buat yang terbaik untuk dirinya? Masih belum. Masih lagi belum. Masih lagi banyak rompang-rompang. Masih lagi banyak lagi kekurangan. Maka dalam kehidupan kita, kita nak tengok akhlak kita ini senang je. Banyakkanlah beralah. Banyakkanlah kita ini beralah dengan segala apa yang berlaku. Kalau tak, kita akan buang masa dan akhirnya kita akan kecewa. Tu je. Janganlah layan benda-benda yang kita rasa tak perlu kita layan. Orang nak kata pasal kita, katalah sampai tak sudah. Sampailah mulut dia tu penat untuk berkata. Ya, dia teruskan. Tapi jangan menghentikan perjalanan kita untuk kita terus berbuat baik. Hari ini buat kebaikan 1, esok insya-Allah 2. Esok, lusa insya-Allah 3. Tulat mungkin tak ada kebaikan sebab iman kita tetap akan turun dan naik. Bukan iman sentiasa naik. Iman sentiasa naik ni lain macam. Kadang-kadang kita banyak buat ibadah hari ini. Esok mungkin kurang. Maka di saat Allah memberikan kita kurniaan untuk buat amal ibadah, buat sungguh-sungguh. Bila dah kurang tu minta, Ya Allah, kurang ni. Kenapa ni Ya Allah? Ada kesalah silap. Banyaklah kita bermuhasabah diri kita. Maka kita kena jadi orang yang berusaha menjalankan syariat, semestinya orang yang mempunyai akidah. Orang yang berusaha menyempurnakan syariat, pastilah orang yang mempunyai akidah. Nampak? Dia nak sempurnakan syariatnya. Nak menghasilkan akhlak yang baik. Pastilah akidahnya juga mantap. Pastilah akidahnya juga, syariatnya juga bagus. Itulah dalam pembentukan kita tengok dalam perbahasan-perbahasan ini perlu dah dibahaskan secara terperinci. Benda ni yang kalau tajuknya hari ini adalah asas ibadat. Sedangkan benda ni kadang-kadang kita sendiri pun tidak mengetahuinya atau kita sendiri pun terlepas pandang. Maka di situlah bagaimanakah kita ini untuk meneruskan perjuangan-perjuangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para alim ulama untuk kita teruskan. Untuk kita bersama-sama mengembeling dakwah-dakwah ini agar bukan saja kita dia diberikan kesedaran, tetapi diberikan kesedaran kepada semua. Jangan nilai berapa ramai pun orang akan ikut. Jangan nilai pun berapa ramai orang akan terkesan. Jangan nilai pun berapa ramai orang yang akan terpana dengan sesuatu itu. Tetapi nilailah berapa lama kita mampu bertahan. Berapa beramai yang kita mampu ajak. Macam tu je. Jangan rasa, tak boleh Ustazah, saya kalau buat kuliah memang tak ada orang lah Ustazah. Memang sampai mati pun takkan ada orang. Sebab kita tak start. Kita tak buat. Ustazah tak boleh lah Ustazah, kalau macam ni kan Ustazah, kita sering memberi alasan. Tetapi apabila nyawamu telah berada di kerongkongan, alasan apa lagi yang kita nak? Tidak ada alasan. Maka banyaklah kita ini mendidik diri kita, bagaimanakah kita nak menghadapi konsep-konsep ibadat kita, bagaimana kita nak tahu akan kehidupan kita, pergaulan kita. Banyaklah beralah. Biasalah seorang manusia itu sering melakukan khilaf dan salah. Bila kita terasa hati itu,
kita maafkanlah dia. Kalau ada orang pun terasa hati dengan kita, kita pun mengambil sifat berlapang dada lah. Sebab tak guna juga kita nak bergaduh-gaduh. Tak guna juga syariat kita ini kita rasa macam sempurna sangat sedangkan akidah kita itu goyang. Maka hasillah sesuatu yang baik. Maka di sini InsyaAllah saya akan berhenti kat sini untuk kuliah pada malam ini. Esok kita akan ada selawat tafrijah. Okey, saya amat mengalu-alukan. Saya nak buka 10 orang sahaja. 10 orang sahaja yang sudi untuk menginfakkan. Tak banyak, RM100 je. Seorang RM100 untuk infak bagi kita nak record semua kuliah kita. Semua kuliah sekarang saya record tetapi dia tak pergi full. Dia tak boleh full sebab ada beberapa sedikit kekilafan. Maka saya buka kepada grup kita siapa yang ada. Kalau yang ada kat sini ataupun dia nak sebar kat keluarga dia ataupun sahabat handai dia. Saya nak satu-satu orang RM100. Saya nak perlukan lebih kurang 10 orang. Kalau lebih tak ada masalah kita akan bring forward. Ustazah ini untuk apa? Untuk kita adakan Zoom kita yang sendiri. Bagi ada recording, saya akan tembak. Kalau tak ada recording ni agak sukar bagi saya. Sebab saya nak masukkan pertama di YouTube. Kedua saya akan masukkan di Facebook. Ketiga akan ada sahabat-sahabat yang akan buat di TikTok. Maka saya mohonlah dekat sini siapa-siapa yang berhajat lebih kurang 10 orang. Maka dia kalau tak silap saya benda tu berjalan selama lebih kurang setahun. InsyaAllah. So saya buka juga kepada semua. Moga-moga dengan sesiapa sahaja yang mendapatkan ilmu yang terkesan dengan sesuatu dakwah yang dibuat melalui diri saya ini mengalir juga kepada para sahabat yang menginfakkan. Benda ini berjalan selama 1 tahun. Sekiranya dalam tahun depan katakanlah sahabat yang menginfakkan tu dijemput Allah bulan 2. Rasa-rasanya sampai ke bulan 12 tahun depan masih lagi mengalir saham-saham dia. Maka saya membuka program ini ataupun infak ini kepada 10 orang sahaja. Siapa yang berminat, PM saya secara personal. PM saya secara personal. Saya harap kalau tak ada tu tak apa. Tapi Ustazah saya nak infak lah Ustazah. Saya tak banyak, ada sikit-sikit ni pun boleh insyaAllah. Sebab saya nak melebarkan. Saya nak bagi kepada semua untuk merasai juga perjuangan-perjuangan dalam dakwah. Bukan tak boleh, kita boleh je. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang sahabat-sahabat ahli keluarga AR ini kesibukan. Contohnya kan, tak dapat hadir. Tapi nak juga saham yang sama. Maka ianya tetap akan mengalir. InsyaAllah kerja-kerja dakwah itu saya akan cuba buat sehabis baik. Selagi mana Allah berikan kurniaan kepada saya. InsyaAllah. Maka saya mohon pada semua, sebarkanlah kepada sahabat-sahabat yang lain siapa yang nak sama-sama. InsyaAllah PM saya secara direct. Itu daripada saya lah. Tapi sekiranya berasa berat ke apa, tidak ada masalah. Mohon doakan sahaja agar Allah permudahkan urusan AR family. Saya tengok juga dalam keadaan banjir ni, sekiranya saya dapat mana-mana NGO yang kata okey kita akan buka juga infak untuk hantar bantuan banjir. So far tak ada lagi. Tak ada lagi feedback. Nanti kita juga akan buka. Kita akan cuba untuk masukkan sebanyak mungkin. Sebab kita tak ramai dan kita juga tak banyak duit. Maka kita ambil kumpul sikit-sikit. InsyaAllah mengalir juga benda yang sama kepada apa yang kita hajatkan insyaAllah. Maka saya mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Kekurangan itu pastilah datangnya daripada saya, yang lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah esok kita akan ada penutup selawat tafrijah. InsyaAllah mohon diberikan kelapangan buat saya untuk saya. Dah lama dah tak buat penutup bersama-sama. Kemudian insyaAllah hari Khamis malam Jumaat kita ada bacaan Yasin. Khamis pagi ada Yasin. Khamis malam akan ada bacaan Yasin. Kemudian selepas Isyak kita ada solat tasbih di Subang. InsyaAllah hari Jumaat kita akan ada bacaan Yasin di Mara. Hari Sabtu kita akan ada solat tasbih dan juga tazkirah di Jalan Ipoh. Itu antara yang saya update yang terbaru untuk kita. Dan insyaAllah saya akan buka pada tahun yang terbaru tahun 2024 dalam bulan awal lah, dalam bulan 1 saya cuba untuk kita slotkan untuk masuk 2023 awal pula 2023 dan bulan 1 saya akan cuba slot untuk kita buat qiyam di Madrasah Buluh di Hulu Langat insyaAllah. Mohon doakan saya diberikan kekuatan
kekuatan untuk melakukan kerja-kerja dakwah ini sehingga akhir hayat saya, insyaAllah. Moga sekadar itu saja daripada saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Waalaikumsalam, Ustazah. akaun mana? Terima kasih. Ustazah. Ya. Akaun yang Ustazah kata tadi infak tu. Ya. Nak 10 orang tu, Mhm. RM100 tu, Mhm. masukkan ke mana? Akaun saya. Akaun yang selalu yang infak apa tu ya? Nanti saya PM dia. Okay, thanks. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama Puan. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Puan Azliah.